Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت الإمام يخطب فقد دعوت ومن دعا فلا يجوز سمع siapa yang berkata tentang konfliknya dengan khutbah maka sia-sialah pada iman. Itu tidak sempurnalah maknanya. Oleh itu mari ambil iktibar dan pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang-orang yang tamat banyak di sisi Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin.
أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته وتمسك بسنة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib berpesan pada diri sendiri dan menyeru sidang jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini diberkati di dunia dan di akhirat. Hari ini khatib akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Integriti Teras Ummah Sejahtera. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kepimpinan merupakan suatu perkara yang penting dalam memberi kesan perubahan kepada umat manusia pada setiap zaman dan tempat. Melalui Al-Quran, kita dapat mengambil pengajaran penting daripada beberapa kisah Nabi-Nabi seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdepan dengan kesesatan Raja Namrud. Nabi Musa alaihissalam pula berdepan dengan kezaliman Fir'aun, manakala Nabi kita sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdepan dengan keangkuhan dan kejahilan Abu Lahab, Abu Jahal dan pemimpin jahiliyah yang lain. Setiap masa dan tempat sentiasa berlaku pertembungan antara hak dan batil, kebenaran dan kesesatan, keadilan dan kezaliman, Islam dan jahiliyah, cahaya keimanan dan kegelapan kekufuran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Maksudnya sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di dalam kehidupan perlu ada toleransi serta beramanah ketika melaksanakan tanggungjawab. Seorang manusia itu perlu menitik berat nilai integriti dan kejujuran dalam kehidupannya. Malah perlu memastikan setiap tugasan dapat dilaksanakan dengan penuh amanah. Amanah bukanlah suatu perkara yang remeh dan tidak perlu diambil serius. Bahkan ia merupakan suatu tanggungjawab yang mesti dilaksanakan dan hak yang mesti ditunaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menerusi surah Al-Anfal ayat yang ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahuinya. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah menjanjikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi pemimpin yang adil serta beramanah, dalam masa yang sama mengancam dengan kerosakan dan penderitaan bagi pemimpin yang tidak amanah serta mengkhianati kepercayaan yang diberi. Ingatlah amaran Nabi SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iyyakum wal kaziba fa innal kaziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa innar rajula liyakzibu wa yataharra
hatta yuktaba indallahi kazzaba. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya berhati-hatilah kamu dengan penipuan. Sesungguhnya penipuan membawa kepada maksiat dan maksiat membawa kepada neraka. Seseorang itu akan berterusan dan bersungguh-sungguh menipu sehinggalah dia dicatatkan sebagai penipu. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, amanah dalam kepimpinan menjadi punca kebahagiaan atau penderitaan hidup di dunia dan akhirat. Kita sentiasa ingat bagaimana pesanan Nabi kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar yang datang bertanyakan tentang jawatan ketika sahabat-sahabat lain yang dilantik oleh Nabi SAW, sedangkan beliau tidak diberi sebarang jawatan. Lalu Nabi bersabda, "Ya Aba Zarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal khiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhazaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha." Rawahu Muslim. Maksudnya, wahai Abu Zar, sesungguhnya engkau lemah, sedangkan jawatan itu adalah suatu amanah, dan pada hari kiamat kelak kehinaan dan penyiksaan yang akan menimpa kecuali orang yang telah mengambilnya dengan hak dan menunaikan tanggungjawabnya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Allah telah menjanjikan doa yang sentiasa dimakbulkan datangnya dari seorang pemimpin yang adil. Begitu juga di akhirat nanti, pemimpin yang adil akan dipayungi di bawah naungan atau teduhan bayangan arasy Allah. Ia bukan suatu janji yang kecil dan ia juga bukan suatu janji yang mudah dicapai kecuali bagi orang-orang yang sentiasa takwa dalam menguruskan amanah kepimpinan serta tidak menjadikan hamba kepada hawa nafsu. Imam Syafi'i pernah berwasiat tentang 5 perkara yang mesti ada pada pemimpin yang benar-benar takwa kepada Allah dan jujur dalam kepimpinan, yaitu yang pertama, benar dalam percakapan. Yang kedua, menjaga rahsia. Yang ketiga, menunaikan segala janji. Yang keempat, sentiasa memberi nasihat kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan yang kelima, menunaikan segala kewajipan yang diamanahkan dengan telus dan jujur. Penghayatan amanah seperti menjaga rahsia individu, keluarga, tempat bekerja, organisasi, dan yang paling penting ialah amanah negara. Manusia yang tidak menegakkan nilai integriti, kejujuran dan amanah boleh membawa kepada amalan rasuah dalam kehidupannya. Amalan rasuah bukan sahaja mengkhianati amanah, malah menzalimi hak orang sekelilingnya. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam suratul Baqarah ayat 188, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Surah Al-Baqarah 188. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain antara kamu dan jalan yang salah, dan jangan pula kamu memberikan rasuah kepada para hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta dengan dosa sedangkan kamu mengetahui salahnya. Sifat mazmumah akan mengheret seseorang individu terjerumus serta dipengaruhi oleh hawa nafsu dan melahirkan sikap dan sifat yang tidak berintegriti, malah akan mencerminkan bayangan negatif dalam sebuah keluarga, masyarakat dan negara. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika dan saat ini bumi Palestin begitu rakus diserang oleh rejim Zionis Israel. Angka kematian dan kecederaan rakyat Palestin dijangka terus meningkat saban hari apabila rejim Zionis Israel mempergiatkan serangan dari masa ke semasa. Alhamdulillah, kita melihat kesedaran rakyat Malaysia, khususnya anak muda, bersatu hati menentang kezaliman Zionis Israel melalui media sosial. Isu yang berlaku di Palestin ini adalah isu penting untuk menyatukan hati umat-umat Islam yang beriman dan kasih kepada tanah suci Baitul Maqdis. Seharusnya
seluruh umat Islam, khususnya negara Arab dan negara Islam, lantang menentang tindakan zalim Zionis Israel. Namun malangnya ada sebahagian negara-negara ini melaksanakan dasar normalisasi dengan negara haram Israel yang salah dan sesat, serta bercanggah dengan ajaran Islam yang benar. Kita mahu Zionis Israel dan negara-negara Arab bertanggungjawab atas kematian para syuhada, kemusnahan bangunan dan kecederaan rakyat Palestin yang tidak berdosa. Semua pihak sepatutnya berusaha mencari solusi yang lebih tegas dan konkret, termasuk mengenakan tekanan politik dan pemencilan antara bangsa ke atas rejim Zionis Israel ini. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin merumuskan dan berpesan kepada sidang jemaah yang sedang tidur. Sila bangun, sekurang-kurangnya dengarlah khutbah, fokuslah kepada intipati terakhir ini. Yang pertama, wujudkan persaudaraan dan kasih sayang sesama manusia serta mengamalkan sikap saling bersikap lemah lembut dan sentiasa bertimbang rasa antara satu sama lain. Yang kedua, pembudayaan nilai integriti perlu dititik beratkan dalam kehidupan seharian agar tidak menyimpang dari matlamat asal tujuan kehidupan. Yang ketiga, penghayatan terhadap nilai-nilai yang baik perlu diterapkan dalam diri seseorang bagi menjadi penyuluh jalan ke arah kebaikan. Yang keempat, menjauhi amalan rasuah dalam kehidupan dapat membina sebuah masyarakat yang bermoral dan beretika. Yang kelima, kita bertanggungjawab menyatakan pendirian dan sokongan terhadap penduduk Palestin yang bermati-matian mempertahankan dan membebaskan negara mereka dari cengkaman rejim Zionis Israel, kerana mereka berhak mendapatkan kebebasan di tanah air mereka sendiri. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Innallaha la'afuwun ghafur. Maksudnya demikianlah janji balasan Allah yang melimpah-limpah itu. Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian dianiayai lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. Dalam masa itu ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهاء إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر.
فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده دولي yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlishah ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah. Allahumma waffiqhum lis-sadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad. Innaka ra'ufur rahimun jawad ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.